Halo Doktor kembali pada hari ini pada 18 September 2022 hari Ahad. Assalamualaikum semuanya. Saya Hawa Rizwana Rizwan bersama anda pada hari ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama TV3 dan pastinya di Hello Doktor pada hari ini kita nak bawakan satu topik yang pastinya kaum wanita perlu beri ekstra fokus pada hari ini, tetapi kaum Adam, kaum lelaki pun perlu ambil tahu. Sudah kita kongsikan di Facebook Hello Doktor TV3 dan juga di laman media sosial TV3 Malaysia tentang topik kita pada hari ini. Tetapi sebelum itu, kita ingin kongsikan kepada anda tentang formula khusus diabetes seperti Glucerna dapat membantu dalam pengurusan diabetes melalui pengawal paras glukosa dan berat badan pengidap diabetes. Pengidap diabetes digalakkan untuk berbincang dengan pakar penjagaan kesihatan untuk mengetahui lanjut. Baik, hari ini tumpuan kita mengenai haid ataupun datang bulan yang berlaku pada kaum wanita dan lazimnya setiap bulan akan berlaku haid. Tetapi beberapa hari sebelum haid ada yang rasa pening-pening, ada rasa penat melampau, ada yang rasa selera makannya bertambah, dan adakah itu normal? Jadi semuanya hari ini kita akan ketahui apa yang normal, apa yang sebaliknya bersama tetamu-tetamu kita pada hari ini. Jadi sebarang persoalan ataupun perkongsian kepada Hello Doktor, anda boleh telefon kami 0377261603 ataupun kalau tak nak telefon, nak komen, anda boleh komen di Facebook kami Hello Doktor TV3. Baik, sebelum saya kenalkan tetamu kita pada hari ini, ayuh kita dengarkan perkongsian rakan-rakan kita tentang haid. Ya, proses menstruasi saya lancar dalam kitaran 28 hari. Kalau sebelum period, saya akan ada food craving. Kadang-kadang nak benda-benda manis macam tu. Dan kadang-kadang akan ada rasa macam sakit lutut atau sakit pinggang. I memang melalui proses menstruasi yang lancar setiap bulan. Sebelum period, usually I akan rasa period cramps and sakit pinggang yang quite teruk lah. Sebelum kahwin tu dia memang agak sekata je, tapi bila kita stres ataupun bila ada banyak kerja sedikit ataupun kita banyak aktiviti bergerak tu memang tak teratur. Saya sekarang tengah bagi susu badan, jadi dia akan tak ada haid langsung buat masa ini, dan mungkin saya masih menunggu haid tu datang balik. Sebelum period saya biasanya bloated, akan alami bloated, kurang bermaya dan sedikit lesu. Tetapi semasa period keadaan itu tak terlalu masih terkawal dan tidak terlalu teruk lah. Saya masih boleh beraktiviti seperti biasa. Haid dan wanita ni memang perempuan yang normal dia akan ada lah benda tu. Dan kalau pandangan saya, apa yang saya lakukan, saya akan bawa jalan-jalan, tak nak bagi dia stres. Kalau bab emosi tu dalam tempoh haid ni, dia emosi wanita ni dia problem sikit lah. Nak kata wanita kan memang complicated kan. Sebagai seorang suami, biasanya bila isteri saya masuk dalam fasa tersebut, saya akan cuba sehabis baik untuk memberi sokongan moral. Mungkin dia teringin nak makan something, kita boleh pergi belikan. Walaupun saya tak ada pasangan lagi, tapi pada pendapat saya, kalau perempuan mengalami haid ni, kita bagi dia benda-benda panas, minuman panas. Saya kalau boleh tak nak mendatangkan apa-apa masalah. Kalau tak, dia akan jadi lebih teruk. Kita fokus kepada apa yang dia nakkan masa ketika itu. Tak semuanya betul, tapi kita cuba senangkan hati dia dalam sebagaimana dalam berbagai situasi lah. Nampaknya kaum Adam, kaum lelaki cukup berhati-hati ya bila rakan-rakan wanita mereka ataupun isteri menghampiri fasa tersebut. Oleh itu, sebab itulah kita katakan kepada anda, tumpuan pada hari ini bukan saja kaum wanita, kaum lelaki pun perlu ambil tahu juga semuanya tentang haid. Jadi sekali lagi, soalan ataupun perkongsian, anda boleh telefon kami 0377261603 ataupun boleh terus ke Facebook Hello Doktor TV3, boleh komen ataupun boleh terus tanya di situ, dan tetamu kita pada hari ini insya-Allah akan menjawab. Jadi terus saya perkenalkan bersama kita di Hello Doktor pada hari ini Dr. Arifah Muhammad Amin, pakar obstetrik dan gynecology Thomson Hospital Kota Damansara. Terima kasih doktor bersama kita hari Ahad ni. Terima kasih menjemput.
Apa khabar doktor? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey doktor. Banyak persoalan tentang haid ni bila bersembang dengan rakan-rakan, kita tak tahu apa yang normal, apa yang tak normal. Jadi kalau kaum wanita dia tahulah setiap bulan akan datangnya haid. Tapi doktor, sebagai permulaan, apa yang berlaku bila seseorang wanita tu melalui haid? Okay. Apa yang berlaku pada seorang wanita apabila mengalami haid, akan ada beberapa simptom yang kita dengar tadi. Ada yang macam semuanya berjaga-jaga kan. Kalau lelaki berjaga-jaga kan. Contohnya mereka akan rasa letih, lesu, kadang-kadang anxiety, kebimbangan, kadang-kadang merasa macam depression. Itu dari segi mental lah orang cakap kan. Kalau dari segi fizikal rasa kembung, dia rasa macam breast bengkak, sakit senggugut, dan very rare setengah orang dia akan rasa macam waktu period lah buang air besar sakit. Ataupun waktu kencing lah, waktu period lah kencing tu sakit. Itu agak rare lah. Okay. Dan adakah tu bahaya doktor? Itu kena periksa lah. Sebab dia bukan simple normal period pain. Jadi kalau ada simptom yang macam tu, maksudnya boleh kena berjumpa dengan doktor. Okey, dan tadi doktor ada sebutkan tentang simptom-simptom awal dia ataupun kembung perut dan rasa letih melampau. Biasanya berapa hari sebelum doktor yang boleh kita katakan simptom tu normal? Adakah seminggu sebelum? Betul. Kadang-kadang seminggu sebelum tu daripada ovulasi seminggu sebelum period tu dah ada rasa. Ataupun commonly biasanya hari pertama, kedua sebelum period. Tapi boleh awal seminggu. Sebab mungkin ada yang tak faham kenapa wanita yang mengalami haid kan seminggu sebelum mulalah tak ada mood, rasa mudah tertekan dan rasa letih melampau. Apa yang berlaku sebenarnya? Adakah keadaan hormon kita, doktor? Okey. Sebelum kita pergi kepada soalan tu, bagi saya terangkan sikit haid adalah satu kitaran yang bulanan haid adalah kitaran bulanan yang berlaku pada seorang wanita atau gadis disebabkan oleh telur yang keluar daripada salur fallopian ini tidak disenyawakan atau gagal disenyawakan, membuatkan rahim ini mengeluarkan darah. So period ataupun haid itu adalah pengeluaran darah pada rahim, bukan daripada pangkal rahim, bukan daripada faraj. Okay, so apa yang berlaku simptom tadi disebabkan oleh hormon yang dikeluarkan daripada ovari ini, estrogen dan progesteron. Okey, apabila tiada persenyawaan, hormon kedua ini akan turun. Turun bawah sangat dan membuatkan rahim ini mengecut dan mengeluarkan satu lagi hormon like chemical namanya prostaglandin. Dia yang buat sakit. Dan dia buat rasa senggugut. Sakit belakang, senggugut. Dia sebab dia kalau ada inflamasi dia akan tinggi. Dan juga pada waktu penurunan hormon estrogen dan progesteron tu, hormon serotonin pun rendah. Serotonin ni banyak kepada emosi, yang depression, anxiety, rasa tak karuan, rasa sedih tiba-tiba tak ada sebab, mood swing. Okey, dan doktor, kalau perut kembung tu biasanya sebab apa? Sebab biasanya itu yang komplain wanita kan sebelum datang haid, perut kembung, rasa tak sedap perut. Kalau perut kembung tu sebabkan oleh progesteron yang rendah. Kalau kita test darah kita, progesteron memang waktu itu paling rendah. Itu yang kembung, rasa kembung perut. Jadi itu memang normal lah itu seharusnya. Normal. Okey, dan menjadi satu persoalan juga tentang warna haid. Ada yang warnanya coklat, doktor, ada yang warna merah, ada yang warnanya tak berapa nak ada, doktor. Perbezaannya dan adakah beza warna tu menandakan kita punya tahap kesihatan juga? Okey. Bila kita ada mengeluarkan color-color ni, kadang-kadang dia adalah normal color period adalah warna yang merah. Mula-mula banyak menjadi sikit. Dan period ni ada kriteria dia, ada bau sikit. Kalau kita bau, dia tak sama dengan darah luka kat tangan. Dan keluarnya darah ni sikit atau banyak juga bergantung kepada hormon wanita tersebut. Ada yang sikit tu, mungkin ada hormon lain yang terlibat. Kalau Hawa pernah dengar orang ada PCOS, orang sebut PCOS. Period ni biasanya sikit. Dan macam tak keluar banyak. Dan dia ada kaitan dengan metabolic disease yang lain. Contohnya dari kencing manis. Dan orang yang period yang banyak tu pula mungkin disebabkan oleh faktor lain. Kalau Hawa tengok di sini ada merah-merah dalam ni kan. Ini kita panggil polip. Polip tu kita macam saya andaikan ada orang ada skin tag kat leher, daging-daging kecil tu. Sama juga daging kecil dalam rahim. Okey. Ataupun ada orang
fibroid macam ni. Ya, darahnya akan jadi banyak dan berketul. Tapi tak semua fibroid begitu. Ada fibroid yang senyap, tak ada masalah. Tapi kalau fibroid yang nakal, yang jenis jahat ni, dia akan menggunakan ketul yang merah, yang darah yang banyak sampai bocor-bocor. Okey, jadi kalau yang keluar ketul sampai bocor tu, adakah maksudnya keluar segala kotoran itu satu benda yang baik atau sebaliknya, doktor? Okey. Kita nak tahu macam, sorry doktor, contoh kalau terlalu banyak, adakah itu tak normal? Kalau sikit, adakah dia tak buang habis ke? Ada 3 benda yang kita tengok dalam mengatakan normalnya period itu. Satu, kita tengok kitaran dia. Kitaran dia berapa minggu sekali dia akan datang. Contohnya, adakah dia datang period itu 2 bulan sekali atau sebulan 2 kali ataupun every month sekali kitaran. Dan kita tengok dia punya amount. Amount tu tak boleh nak ukur lah. Kan? Kita tengok pad kita basah cepat ke, berketul ke, itu kita agak-agak. Generally kita katakan 20 ke 80 mil. Satu kali keluar satu hari itu 20 ke 80 mil. Melebihi itu akan jadi tak normal. Dan juga frekuensi dia, tempoh masa. Sama ada seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Itu kebiasaannya 5 ke 7 hari. Kebiasaan kitaran ialah 28 hari. Satu period kepada satu period yang lain. Dan juga kebiasaannya kalau kita period tak boleh bocor lah. Okey. Jadi nak tahu kekerapan kalau kita ukur melalui mililiter tu agak susah. Jadi berapa kerap kita tukar tuala wanita dalam masa sehari pun boleh ambil kira juga. Tapi ikutlah hari yang keberapa juga kan, doktor? Ya, betul. Okey. Dan banyak lagi yang kita nak tahu tentang haid, dan nampaknya dah ada soalan pun, doktor, di Facebook Hello Doktor dari Nabilah Husna. Katanya mengalami haid yang tak teratur, ada saranan dari sahabat untuk makan nanas. Katanya buah nanas mampu melancarkan darah haid. Lepas cuba di hari keempat, haid keluar tanpa henti. Soalannya, adakah buah nanas benar-benar boleh bantu lancarkan darah haid atau hanya kebetulan sahaja? Jadi mungkin anda juga ada persoalan yang sama ataupun banyak lagi yang ingin diajukan, boleh terus ajukan di Facebook Hello Doktor TV3. Selepas ini doktor akan menjawab soalan anda. Kita berehat dulu seketika, kembali lagi selepas ini. Bertemu kembali di Hello Doktor TV3. Kepada anda yang baru saja buka TV sekarang ni, hari ini di Hello Doktor kita bincangkan tentang haid. Jadi anda boleh terus tanya soalan di Facebook kami Hello Doktor TV3 ataupun boleh telefon kami 0377261603. Masih bersama kita Dr. Arifah untuk membincangkan lebih lanjut tentang haid ataupun datang bulan. Dan cukup aktif sekali doktor soalan-soalan di Facebook kita pada hari ini daripada Nabilah Husna. Secara ringkasnya ditanyakan tentang makan nanas. Adakah makan nanas ni mampu melancarkan darah haid, doktor? Okey, saya kurang pengalaman dengan nanas, tetapi sebagai pakar sakit puan, saya tahu nanas tidak digalakkan untuk makan pada waktu kehamilan, awal kehamilan. Sebab apa? Sebab dia ada bromelain. Bromelain akan membuatkan rahim itu mengecut. Bila mengecut, dia akan menggugurkan isi kandungan. Kemungkinan juga dalam period mungkin bila mengecut dia akan memendekkan period itu. Allahualam, tu saya tidak pasti. Okey, jadi itu penjelasan daripada doktor. Dan banyak juga doktor soalan yang diajukan tentang kekerapan haid. Ada yang dikongsikan di Facebook kita sampai 45 hari. Ada yang 15 hari, ada yang 3 hari. Jadi kita nak tahu kitaran macam mana yang normal. Sebab tadi di awal perbincangan pun doktor ada cakap tentang jumlah, kan kita nak tahu berapa banyak yang normal tu doktor. Okey. Menjawab soalan kitaran ini, apabila seorang wanita tu period, selalunya dia 28 hari. Maksudnya kalau dia period 1 hari bulan, the next period is 28 hari bulan. Ataupun yang normal kita boleh sebut ke depan 7 hari, ke belakang 7 hari. Di antara 21 ke 35 hari. Itu kitaran yang normal. So kalau dia period every 3 weeks, 21 hari. Minggu pertama period, minggu ketiga period. So dalam sebulan tu dia period 2 kali. Itu masih normal. Masih normal. Ataupun sebulan setengah dia period semula. Sebab 35 hari kan. Jadi itu kitaran yang normal. Tapi yang sampai 45 hari dia period ni, itu kena datang cek. Biasanya sebab apa doktor? Ada yang period terlalu lama ataupun terlalu banyak sampai sehari tukar berapa banyak kali yang boleh kita katakan tak normal, doktor? Ramai wanita gadis-gadis datang ke hospital yang jumpa kami. Selalunya terlalu lambat dah
dah sarat dah. Orang kata dah teruk dah sebab dia tak tahu period tu banyak mana yang kata banyak. Okey, ada 4 kriteria utama yang mengatakan period tu banyak. Nombor 1, apabila berlakunya clots ketulan. Okey. Ya, period ni tak patut berketul. Dia keluar macam darah biasa. Bila dia ketul tu tak normal. Okey. Ya. Apabila dia memerlukan double protection. Contohnya dia kena perlukan 2 pad berlapik 2. Ataupun dia perlukan pad yang panjang malam kita pakai tu, kita pakai waktu siang. Ataupun setengah orang pakai tampon bersama-sama dengan pad. Ya, tu double protection namanya. Tu pun tak normal. Apabila dia memerlukan wanita itu tukar pad setiap 1 ke 2 jam sekali. Tukar bukan sebab geli tau. Sebab penuh lah. Ya. Setiap 2 jam tukar, setiap 2 jam itu tak normal juga. Bagi dia mungkin normal, dia tak tahu. Sebab dia dah biasa. Ya. Dan apabila berlaku kebocoran. Itu adalah 4 sebab atau 4 kriteria yang mengatakan period you dah tak normal lah masa tu. Okey, itu mereka yang terlalu banyak datang haid ataupun darahnya keluar banyak. Tapi di Facebook kita ini dari Kocho Shinobu, katanya kalau haid setitik hanya 2-3 hari tu normal ke ataupun sebab hormon? Oh, maksudnya 2-3 hari datang bulannya tapi sikit-sikit saja. Tu macam mana pula? Selalunya kita nampak wanita atau gadis yang ada period seperti ini yang 2-3 hari saja dan tak macam darah dia setopok-setopok. Kita kena tanya soalan sama ada dia makan ubat ke ataupun dia ada pakai alat Mirena, kita panggil alat dalam rahim namanya Mirena. Ataupun dia memang ada masalah hormon. Kebanyakan wanita atau gadis yang ada masalah PCOS ni, PCOS orang sebut ni, dia ada masalah insulin resistance ataupun kaitan dengan kencing manis yang membuatkan darah ni tidak banyak. Kaitan dengan penyakit lain pula. Ya, betul. Okey, dan doktor ada sebutkan tentang ubat. Okey, ada orang datang haid pada usia 11 tahun. Ada yang dah tingkatan 3, dah 15 tahun tak datang haid lagi dan ada ambil ubat untuk datang haid. Apa pandangan doktor tentang situasi ni? Pengambilan ubat untuk haid bagi mereka yang belum datang period. Okey. Tunggu je untuk datang period. Bila wanita atau gadis itu sudah mencapai umur 18 masih tidak period, itu kena check lah. Maksudnya selagi umur 17 tak datang period lagi tak apa, umur 18 tu berjumpa dengan doktor. Jadi itu normal lah sebab ada rakan-rakan semua dah dianggap dewasa lah, dah datang haid kan pada umur 12 tahun dan sebagainya, tapi tak perlu risau. Dengan syarat organ wanita tu sudah ada. Breast dia sudah tumbuh, ada kenaikan bulu roma di bahagian faraj dan juga bahagian underarm. Itu sudah ada dan kena ada period lah. 18 tak ada period, check. Okey. Dan tak semua orang faham doktor tentang senggugut ini kan. Mereka yang mengalaminya saja tahu betapa peritnya sebab ada yang cukup bertuah bila datang bulan dapat bekerja seperti biasa tapi ada yang sampai tak boleh nak bangun doktor, sampai kena ambil MC, tak boleh bekerja, tak boleh nak ke kelas dan sebagainya. Jadi nak tahu senggugut ini adakah satu perkara yang perlu dirisaukan sebab wanita kita tahu kalau datang secara teratur subur. Tapi kalau senggugut yang melampau ada yang kata mungkin ada masalah dengan rahim dan sebagainya, doktor. Seperti yang saya katakan tadi, apabila seorang wanita tu period, rahim tu akan mengecut untuk mengeluarkan darah. Proses itu memang naturally akan rasa sakit. Tetapi sakit yang melampau tu tak boleh ada lah. Sampai terguling-guling, sampai kena ambil injection, masuk hospital, MC, itu dah menukar dia punya lifestyle kan. Itu kena check sebab banyak lagi sebab-sebab membuatkan sakit yang terlampau ni. Okey, dan pastinya ada banyak lagi persoalan tentang senggugut sebab mungkin mereka yang dah biasa mengalami senggugut rasa itu satu perkara biasa, tapi kalau sampai tak boleh bangun tu elok berjumpa dengan doktor. Dan sebenarnya rakan-rakan selebriti kita pun ada soalan tentang datang haid. Jom kita dengarkan apa persoalannya. Hello doktor, Masya nak tanya, kenapa bila datangnya haid muka kita akan breakout? And betul ke yogurt prebiotik dapat membantu masalah haid? Okey doktor, itu soalan daripada Masya. Adakah benar kalau kita ambil yogurt ataupun minuman probiotik boleh bantu kita punya kitaran haid? Okey. Saya setuju dengan Masya tadi. Dia mengatakan ambil yogurt akan mengurangkan sakit kan. Tapi hati-hati ya, yogurt ni bukan flavoured yogurt. Yogurt dia macam Greek yogurt sebab dia ada yeast dalam tu. Bila ada keharmonian dalam usus, kita panggil usus kita lebih harmoni, dia ada kaitan dengan rahim juga. Good gut akan ada mikrob-mikrob yang baik
akan merimbiskan hormon yang baik juga. Jadi paras prostaglandin tu akan lebih rendah. Ya? Boleh cuba. Oh, okey. Dan lagi satu doktor, yang ni ialah wanita beberapa hari sudah datang haid naik jerawat pula doktor. Tu kaitan dia apa? Sebab biasa kalau kita cakap kenapa ni naik jerawat banyak sangat ni? Oh, sebab dah nak datang bulan. Jadi adakah sebab darah kita kotor dan macam mana kita nak elak benda tu jadi ya doktor? Saya suka dengan awal bila mengatakan yang darah kotor ni. Darah kotor tu kita yang sebut, kita yang bagi nama darah tu kotor. Ya. Tapi dari segi hukum fiqh memang kita kena mandilah, wajib selepas kita habis tu kan. Jadi darah kotor ni dia sama dengan darah yang luka di tangan. Dia najis, tapi dia adalah darah yang keluar daripada dinding rahim. Yang diluka di tangan adalah darah daripada tangan. Ya. Apa soalan tadi? Tentang jerawat. Macam mana boleh ada jerawat ni? Dah nak datang bulan ada jerawat pula. Itu adalah kitaran hormon yang berlaku naturally lah. Akan ada jerawat. Yang banyak, kulit kering, kulit berminyak. Itu sebab hormon-hormon yang berubah dalam badan kita. Jadi kalau macam tu orang yang teruk lah dia punya simptom tu kan, adakah perlu ambil ubat-ubatan tertentu doktor? Boleh ke ataupun biar je dia jadi secara semula jadi? Okey. Apabila period dia tidak terlalu lampau, tak banyak dan tak ada bocor dan tak sakit sangat, dia boleh adjust dengan period yang tersebut, dia boleh go on macam itulah. Tapi kalau period tu sudah melampau, sakit sangat, terlalu banyak, dia kena check ya. Sebab bukan hanya hormon ini saja yang terlibat. Hormon-hormon bahagian lain juga terlibat. Okey, dan alang-alang kita dah sentuh tentang hormon ini juga doktor. Lazimnya kalau tak ada mood, kalau rasa tertekan sebelum datangnya haid, ada yang memberi alasan, okey PMS lah sebab tu tak ada mood hari ni, PMS sebab tu makan banyak. Jadi kita nak fahamkan kepada mereka yang belum tahu doktor, PMS tu apa? PMS adalah keadaan kita sebut premenstrual syndrome. Berlaku ketika mahu period, nak datang period. Disebabkan hormon-hormon perubahan di situ. Happy hormon kita akan rendah. Hormon happy lah hormon serotonin. Apabila hormon serotonin rendah, dia akan buatkan mood tak stable. Ada yang kepada depression, ada kepada anxiety, ada yang mood swing. Letih lesu tu juga berkaitan dengan hormon yang tak stabil ni lah. Kurangnya hormon yang menggembirakan. Sebab itulah rasa tak senang dan sebagainya kan doktor. Dan okey, ada dalam kalangan mereka nak pergi bercuti, mereka akan ambil pil supaya stop period ataupun hentikan kitaran haid tu. Jadi dia punya kesan sampingan apa doktor? Adakah itu digalakkan? Sebab mungkin kalau nak travel ataupun tunaikan haji dan sebagainya, tak nak datang haid kan? Betul. Commonly orang cakap nak minta ubat-ubat untuk berhentikan period untuk umrah, untuk haji kan. Dah lah pergi jauh, mahal, tiba-tiba period kat sana tak dapat nak menunaikan haji dengan umrah yang baik. Jadi ubat ni untuk sementara waktu boleh digunakan. Boleh dimakan sewaktu di sana. Keberkesanan atau tidak itu bergantung. Dia bukan 100%, bukan 100% dia akan jadi okey tak ada period. Tetapi orang yang sesuai, dia boleh makan sewaktu hendak di sanalah, holiday ataupun nak buat mengerjakan umrah atau haji. Boleh. Tetapi bila dia balik, dia berhentikan ubat tu, dia kena expect yang period dari itu turun balik sekejap. Tak stabil sekejap lah sementara. Jadi akan 2-3 bulan tu kitaran tidak normal lagi, itu kesan sampingannya dan itu normal. Tak perlu dirisaukan. Tak perlu dirisaukan. Okey, baik. Di Facebook Sibawaiha Hashim nak tanya, adakah normal sebelum datang haid kita demam, sesema dan batuk? Bila datang haid, bila period kembali, dia sihat semula. Adakah itu normal atau sebaliknya? Selepas ini Dr. Arifah akan menjawabnya di Hello Doktor. Kita lihat dulu. Terima kasih kerana masih bersama dengan TV3 untuk sama-sama di Hello Doktor. Pada 18 September ini kita bincangkan mengenai haid ataupun datang bulan. Terima kasih kepada anda yang banyak bertanyakan, banyak berkongsikan di Facebook kami Hello Doktor TV3. Jadi kita nak terus ajukan kepada doktor ya. Tadi ada yang bertanyakan tentang normal ataupun tak sebelum datangnya haid. Dia demam, dia sesema, dia batuk doktor. Normal ataupun tak? Okey. Simptom ni jarang berlaku kepada gadis atau wanita ya. Nak period demam, nak period sesema. Tetapi kita boleh kaitkan dengan hormon kortisol. Apabila
kita dapat tahu kita nak period, hormon progesteron yang dikeluarkan yang keluar daripada sini, ovari ni, estrogen dan progesteron rendah. Ini mendapat signal dari otak tahu Hawa. Daripada otak tu dia keluarkan hormon lain juga. Dia merimbiskan hormon kepada adrenal glands untuk merimbiskan kortisol dan juga thyroid. Di sini keluarlah, ada keluar Jadi bila dia ada signal daripada otak kepada kawasan sini, kawasan yang mengawal imun sistem badan pun juga terlibat. So ada orang-orang yang highway dia sampai ke sana pun akan terasa tidak sihat. Demam sesama bila nak period. Jadi semuanya berkait juga dan sebab itulah ada dalam kalangan mereka ada aplikasi app yang bagi peringatan ataupun reminder. Okey, lagi 4 hari akan datang haid. Jadi okey, dah tahulah kenapa mood tak okey, jadi boleh prepare, boleh kawal lagi emosi tu. Okey, jadi kita ada seorang tetamu, seorang selebriti yang cukup istimewa sekali kita bawakan kepada anda untuk sama-sama kongsikan pengalaman bersama kita tentang topik kita pada hari ini. Kalau tengok muka tak payah nak perkenalkan dah. Kita bersama dengan Ainan Tasnim. Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hawa. Sihat ke semua? Alhamdulillah, sihat. Ainan, terima kasih bersama kita hari ini Terima kasih juga sudi menjemput saya. Ainan, sekarang apa perkembangan terkini? Perkembangan sedang bahagialah dengan anak-anak. Alhamdulillah. Fokus jaga anak lah dekat rumah. Okey, dan hari ini kita nak dengarkan perkongsian Ainan tentang haid. Dan kabarnya Ainan pun waktu remaja dulu ada komplikasi juga, ada masalah juga bila haid kan? Saya mengalami haid pada umur 15 tahun yang mungkin saya kira agak lambat juga sebab kebanyakan yang saya kenal, sahabat-sahabat saya semua start daripada darjah 5 dia orang dah start kena haid kan. Saya kena waktu tingkatan 3 dan since tu setiap bulan memang saya akan mengalami senggugut yang bagi saya agak teruk jugalah, yang sampai tahap berpeluh-peluh, menggigil-gigil, terlalu sakit dan saya perlu makan ubat Panadol Pink tu, yang Panadol menstrual tu sebab terlalu sakit. Kadang-kadang kalau waktu buat aktiviti dekat luar memang kadang-kadang sampai tahap nak pingsan, sampai nak terjatuh. So memang itu saya alami daripada dulu lah, tapi sejak kahwin alhamdulillah sakit senggugut telah makin berkurangan. Berapa hari sebenarnya rasa senggugut tu? Tak senggugut sebenarnya hari pertama saja. Hari pertama atau ke hari kedua juga. Waktu yang darah sangat banyak tu, waktu tu. Tapi selepas tu dah tak sakit dah. Tapi datangnya konsisten? Alhamdulillah datang konsisten. Selalunya 7 hingga 10 hari lah. Tapi konsisten, tapi yang sakit tu lah memang istiqomah betul setiap bulan sakitnya. So kadang-kadang memang dah prepare dah. Kalau waktu period bulan yang kena tu kita dah ready dah lah. Mental, fizikal lah. Okey, aku akan sakit. Kadang-kadang kita tak nak fikir negatif sangat. Tapi kadang-kadang cuba untuk tak nak makan ubat. Tapi kalau dah sampai tahap yang kita tak mengganggu rutin harian kita, terpaksalah makan Panadol tu. Dan Ainan pun ada sebutkan tentang persediaan. Senggugut kita tahu normal akan terjadi juga dekat kita. Macam Ainan pun sehari saja. Tentang persediaan tu doktor, mungkin kepada ibu-ibu yang sekarang ni membesarkan anak-anak remaja ataupun anak-anak remaja yang tengah tengok sekarang ni, tentang persediaan mental, fizikal yang Ainan sebutkan tadi apabila nak menghadapi haid di peringkat awal. Okey. Saya rasa kesianlah untuk orang-orang yang macam Ainan dulu yang mengalami trauma nak period ni. Asal period dia dah takut sangat. Takut. Nak pergi kerja pun dah takut, kena marah dengan bos sebab ambil MC kan. Kalau macam tu memang parahlah. So persediaan mental kena bersedia, orang macam ni akan siap bubat ke, akan tuam ke, atau akan ambil cuti ke, selalu kan. Itu persediaan dari segi sakit lah. Pada kami, pada doktor, bila anda dapati yang period anda tu memang kekal istiqomah tadi kan, on time. Yang sakit tu yes, mental is perlu, dan sakit tu kena ambil ubat lah yang boleh mengurangkan kesakitan tu. Pada masa yang sama kena check juga. Walaupun kita tahu untuk anak dara yang belum period dia ada satu proses yang normal sebenarnya. Kalau saya boleh tunjuk di sini. Boleh doktor? Bila anak dara ataupun belum beranak, belum melahirkan anak, rahim ini ada isi period. Okay? Rahim ni kena picit untuk mengeluarkan darah dengan lubang yang sangat kecil. Oh, tu yang dirasa macam sakit tu. Ya. Okay. Jadi commonly lah lepas bersalin, terutama bersalin bawah, dia akan rasa kekurangan yang macam Ainin rasa kan. Jadi sebab ada ruang tu lebih terbuka.
untuk mengeluarkan darah tu. So dia tak payah press sangat. Itu fisiologi lah. Tapi sebab-sebab lain kita tengok juga kalau ada benda lain yang mengganggu ataupun yang menyebabkan kesakitan yang melampau ni. Pemakanan pula doktor, adakah tu bagi kesan juga dekat kita punya kitaran haid? Mungkin mereka yang jaga pemakanan, lifestyle mereka, mereka yang consistently datang haid pada waktu yang okey. Mereka yang mungkin obesity dan sebagainya ada masalah doktor? Saya suka dengan tajuk topik ni yang Hawa naikkan. Memang pemakanan, lifestyle juga membentuk pada period ni. Kalau orang tu menjaga makanan dia yang kurang inflamasi. Inflamasi makanan ni adalah makanan-makanan yang sedap lah, Hawa. Yang manis, yang proses. Dia akan meningkatkan prostaglandin, iaitu hormon like substance yang memang akan keluar masa period. Itu yang banyak kesakitan. Lagi kita masukkan makanan-makanan ini, lagi dia akan lagi membuatkan sakit tu. Sebab tu kalau Hawa tahu orang zaman dulu dia makan kunyit, makan halia, makan garlic kan. Itu semua anti keradangan, anti inflamasi. So baguslah makan benda-benda yang macam boleh membawa orang pantang jugalah kan betul. Makanannya. Sebab itulah orang kata kan minum air panas. Waktu ni kalau tuam bagus juga untuk perut kembung kan. Okey, dan di Facebook kita ada soalan daripada Wan Su Wadud doktor. Sangatlah menyeksakan dari mula hingga akhir period. Segala painkiller tidak langsung membantu. Adakah membuang rahim jalan terbaik doktor? Sepanjang datangnya haid dia seksa. Membuang rahim ni bagi saya adalah jalan terakhir. Mungkin terbaik tapi kita biarkan terakhir. Sebab banyak lagi sekarang teknologi baru, ubat-ubat baru, dan kita tahu lifestyle juga akan membentukkan membuatkan endometriosis tidak aktif. Kalau ada penyakit yang ada cyst kat belakang tu, pharyngitis ke, laryngitis ke, sinusitis ke, maksudnya keradangan. Sama juga endometriosis ni. Endometriosis ada keradangan pada rahim dan ovari. So kita lifestyle kita kena ubahlah supaya dia kurangkan keradangan tersebut. Okey, sebab ada kenalan saya dia mula kawal pemakanan dan katanya sebelum ini dia punya haid tu keluar sikit-sikit saja, tapi bila dah mula diet dengan elok keluar dengan lancar sekali. Jadi memang kena jaga pemakanan kita. Nak tak nak apa-apa penyakit pun memang kena jaga pemakanan. Dan kita ada laporan khas yang ingin dikongsikan kepada anda tentang seseorang ini yang mengalami komplikasi haid dan ada cyst. Jom kita saksikan laporan lanjut. Actually haid saya tak teratur. Dah lama dah tak teratur dan kadang-kadang terlalu banyak sehingga bergumpal-gumpal. Period saya tak teratur selepas saya lahirkan anak. So dah lama sebenarnya benda ni. So tapi tak pergi check. Always take for granted kan. Lepas tu saya disarankan untuk menjalani ujian macam ambil darah, ujian darah. Kemudian dengan ultrasound. So daripada ultrasound tu dapat detect saya punya cyst. Saya ada cyst di sebelah kiri. So saya disarankan untuk ke hospital untuk buat CT scan untuk berjumpa dengan doktor pakar. Jadi dekat CT scan, sebab CT scan baru dapat tahu keseluruhannya lah. Saya dapat deteksi bulan 12 tahun 2021. Punca sini dia ada pelbagai faktor. Antara salah satu faktornya ialah punca haid tak teratur tu penyumbang kepada cyst juga. Satu faktor genetik, kedua ialah faktor pemakanan kita sendiri, ketiga ialah faktor obesity. Cyst saya tu agak besar, so dia sampai 14 cm macam tu. So cabarannya ialah saya tak boleh nak bergerak terlalu aktif sebab kita takut terpecah. So kita selalu tak sihat, lesu. Lepas operate, alhamdulillah lah makin sihat. So period pun makin teratur. Dan orang kata buat kerja pun boleh lah, hati pun tenang. Untuk semua wanita kat luar sana, sepatutnya kita jangan takut lah. Sama ada masalah haid atau tak ada masalah haid, ujian saringan setiap tahun perlu kita jalankan supaya kalau ada apa-apa penyakit boleh detect dan kita boleh dapatkan treatment yang sewajarnya.
Seperti anda tahu, wanita masa kini ramai yang terganggu ataupun mengalami masalah period yang tak teratur. Ya, sama ada 1 bulan tak ada period ataupun period yang tak datang juga pada bulan-bulan seterusnya. Jadi kita boleh kaitkan wanita yang mengalami masalah period yang tak teratur ini dengan masalah sis. Ramai yang selalu kaitkan dengan kata begini. Betul. Tapi apakah kaitan yang penting? Kerana apabila sis berlaku, ianya terjadi atas asbab hormon itu sendiri tidak teratur. 2 hormon wanita yang terlibat dalam hal ini iaitu estrogen dan progesteron. Ini kena belajar sikit. Jadi kalau 2 hormon wanita ini terganggu, ia akan menyebabkan sis dan akan melibatkan period yang tidak teratur. Selalunya doktor-doktor akan lepas dah confirm sis melalui ultrasound kan, dan doktor akan tengok ya confirm ada sis, iaitu selalunya kita panggil ovarian cyst di bahagian 2 ovari ataupun kilang telur wanita kan. Selalunya doktor akan stabilkan hormon itu sendiri untuk memastikan menstabilkan hormon wanita itu sendiri akan menyebabkan sis itu boleh kecut dengan sendirinya. Ya, dan ada juga kalau tahap yang agak membesar, doktor-doktor pakar akan buang ataupun remove surgery sis yang berkenaan. Itulah kaitannya. Justru itu saranan saya untuk wanita-wanita haruslah berjumpa doktor anda dan test hormon anda. Ya, cuba tanya doktor, apakah keadaan saya ini? Saya perlu makan painkiller sahaja doktor, ataupun untuk regulatekan period saya sahajakah, ataupun saya perlu test rawatan yang lebih detail, iaitu rawatan hormon dengan melihat kadar hormon dalam badan itu sendiri. Baik, kita ucapkan terima kasih buat Puan atas perkongsian bersama kita di Hello Doktor. Dan Dr. Arifah, kita nak tahulah kaitannya sedikit sebanyak tentang kitaran haid dan juga sis. Ini sangat risau dan biasanya statistiknya kerap ke kepada wanita? Okey. Sis memang ada pada setiap wanita. Sis ada banyak jenis ya. Yang normal sis, waktu kita bertelur, dia akan bengkak, dia akan merimbiskan telur dan ditangkap oleh sperma. Itu sis yang biasa, fisiologi yang normal. Tapi sis ni apabila dia membesar dan itu tak normal lah. Sis ni berlaku apabila ada di sini pada ovari ni ada kantung yang besar di situ. Ya, kantung tu akan ada cecair, sama ada darah, commonly kita panggil endometriosis, ataupun chocolate cyst. Memang macam coklat. Oh, chocolate cyst warna macam coklat. Kemudian ada yang ada lemak, ada minyak, ada yang ada rambut, ada tulang, ada gigi. Ada banyak jenis. Banyak jenis sis, dan ada yang ada cecair biasa. Okay? So selalunya yang ada kena-mengena dengan period ni adalah yang kita panggil endometriosis, di mana darah period yang selalunya terkeluar ke bawah, dia akan reverse. Ya, itu teorinya lah. Akan reverse sebulan banyak ni sampai dia besar. Akan sakit. Di antara period tu akan keluar period lagi, tak teratur ataupun ada banyaklah komplikasi untuk endometriosis ini. Okey, yang jenis lain, sis jenis lain juga ada boleh menyebabkan period yang tidak teratur ini. Tapi commonly kita panggil jenis yang chocolate cyst ni. Tu ke doktor yang kadang-kadang ada cakap dia rasa kenyang walaupun tak makan sebab ada sis dalam perut. Bila dia besar, dia occupy the space ni, abdomen kita akan sempit lah sebab ada sis itu. Makan je macam sama dengan macam mengandung. Bila dah besar tak boleh makan banyak kan? Dia akan terkeluar balik. Ataupun cepat kenyang lah. Ataupun kerap nak makan. Okey. Dan saya pasti setiap daripada kita tahu tubuh badan kita sendiri. Betul. Kan kita tahu apa yang tak normal, yang perlu kita dapatkan rawatan. Tapi kita nak tahu Ainan, pengalaman bila sepanjang datangnya haid, adakah setiap kali datang haid ataupun datang bulan, Ainan akan segugut teruk dan adakah macam ambil inisiatif untuk jumpa doktor ke, jaga pemakanan ke? Sepanjang zaman sekolah dahulu memang selalunya memang kerap lah, tapi pernah juga kadang-kadang dalam beberapa bulan ada satu bulan yang tak kena langsung. Memang time tu rasa macam alhamdulillah bahagia sangat, macam kenapa kali ni tak sakit macam tu. Tapi lepas tu mungkin makin dah bila kita dah makin menginjak dewasa, bila saya mula menjaga macam tadi pernah Hawa ceritakan, kita amalkan pemakanan yang sihat, mula dah start bersenam apa semua, dah rutin nak diet, dah sedar diri, barulah macam rasa sakit dia ada tapi dia makin berkurang doktor. Betul. Jadinya kalau yang waktu sakit tu macam itulah saya cakap, saya makan ubat tahan sakit. Kalau nak kadang-kadang saya tuam air panas. Tapi alhamdulillah dah sekarang ni dah memang makin kurang.
Jadi doktor, kalau kita makan ubat tahan sakit kerap setiap kali, sebab kalau saya takut nak makan ubat. Saya pun nak tanya soalan tu Kak Doktor. Sebab dulu waktu saya selalu makan ubat, orang tahulah sebab bila saya nak tahan sakit saya makan ubat. Jadi orang selalu momok-momokkan saya, kata beraninya makan ubat tahan sakit selalu setiap bulan. Bahaya ni, nanti takut tak boleh mengandung. Waktu tu memang saya rasa takut sangat, tapi dalam masa yang sama kalau saya tak makan ubat tahan sakit saya rasa sakit. Tapi alhamdulillah sekarang dah ada 3 anak. Jadinya saya nak tanya doktor, adakah betul kalau kita makan ubat tahan sakit tu setiap bulan untuk menahan sakit senggugut tu, adakah ianya menjejaskan, ada bagi kesan masa panjang? Okey. Dilemanya di sini ya. Nak makan ubat hilang sakit, tapi side effect takut pula. Kan? Kita tahu ubat tahan sakit kebanyakannya jenis NSAID ni, kita makan memang lega sakit. Kan, kita makan lega sakit, tapi lama-lama kita rasa sakit di sebu-sebu sini, ataupun kita panggil gastritis, rasa macam angin kan, ataupun orang kata gastrik lah, sebab akan menyebabkan ulcer pada perut. Lama-lama akan luka, itu susulan yang lain lah, side effectnya. Ada juga orang ambil makan pil perancang untuk mengaturkan period ni, mengaturkan period, dan memang bila kita makan pil perancang 50% of the pain akan kurang, dan yang panjang jadi pendek. Yang painkiller tadi, Panadol ke apa-apa jenis ubat tahan sakit, kita makan sakit tu kurang 30%. Dan ada juga ubat tahan sakit yang akan mengurangkan pendarahan tu by 30%. Pil perancang by 50% lebih kurang. Ada ubat yang lain kita panggil Transamin, itu untuk juga untuk mengurangkan pendarahan, untuk yang bocor, untuk yang tukar banyak kali. Makan ubat tu memang kurang. Tapi kita kena balancekan dengan kita punya situasi, dengan side effect ubat-ubat tu. Sebab kita hanya merawat simptom, kita tak merawat apa sebenarnya di situ. Kita kena cari alternatif lain. Boleh cari alternatif lain, ataupun kita kena cari punca sebenar kenapa sakit tu. Adakah sebab ada benda yang kita kena buang, polip ke, cyst ke, macam tu. Jadi elok kalau kita jangan self-diagnose, kita kena tengoklah puncanya sebab apa kan, supaya taklah kita ambil ubat yang tak diperlukan. Jadi selepas ini di Hello Doktor kita akan alihkan kepada menopause pula. Perlu dia ambil tahu, jadi jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini. Masih bersama Hello Doktor TV3 untuk kita terus bincangkan mengenai haid, dan sekarang ini Dr. Ainan, kita nak alihkan fokus kita kepada menopause. Kita tahu wanita datang haid pada umur tertentu, dan kemudiannya pada umur tertentu dah tak datang period lagi, dah tak datang bulan lagi. Jadi biasa umur berapa doktor, dan macam mana kita nak tahu seorang wanita tu dah mengalami menopause? Generally umur wanita yang menopause adalah lebih kurang 50 ke 51 tahun. Dan kita labelkan seorang tu menopause apabila setahun tu berturut-turut tak ada period. Kalau dia 4 bulan period, 2 bulan tak period balik, itu belum menopause. From 1 month sampai 12 bulan tak ada period, itu dah menopause. Berlakunya pendarahan selepas waktu menopause itu tidak normal Hawa. Saya nak bawa 2 cerita di sini. Boleh. Saya ada seorang pesakit dalam umur 60-an. Dia dah menopause lama lah. Dah menopause lama, tapi waktu COVID dia period. Period. Setiap bulan macam orang period. Memang ngau, memang tak sakit, memang seronok. Dia rasa macam muda lah. Kan orang menopause orang kaitkan dengan tua kan. Tapi hormon dah tak ada, dah letih lesu, tak bermaya. Tapi dia ada period sepanjang COVID 2 tahun tu. Dan selepas dah buka, dia datang jumpa kami. Dan bila saya periksa dan saya ambil biopsi, sebenarnya kanser. Ada satu lagi pesakit dalam umur 70-an, dia dah lama tak ada period. Tiba-tiba dia keluar darah banyak, membawa kepanikan kepada anak-anak. Kan? Mula kalau orang kata 70-an. 70-an. Lama dah jauh kan, dah 20 tahun dah tak period kan. Jadi anak-anak dah panik. Dia orang tahulah kalau kita berdarah dah lepas menopause ni mesti kanser. Tapi sebaliknya bila saya periksa makcik ni, dia disebabkan kering. Kering semua kering, akan berlaku macam kulit tu merekah. Lapisan tu merekah buatkan pendarahan. Itu bukan period pula. So dia ada 2 ekstrim. Tapi dia rasa sakit ke doktor? Sakit lah. Sakit. Sebab kering kan. So ada ekstrim yang langsung tak ada apa-apa, bukan kanser, kepada ekstrim yang kanser terus. Kan?
Okey, itu tentang menopause ya doktor. Dan adakah tu normal yang kulit tu? Situasi kedua tu? Situasi kedua, okey. Selepas kita menopause, memang hormon kita semua down lah. Ya, yang menjaga kulit, yang menjaga rambut, yang menjaga macam-macam ni akan rendah. Tetapi kalau dia sudah praktis, dia bersedia nak menopause. Contohnya aku tahu ni, at the age of 50, I'm going to be menopause. Adik-beradik macam tu juga, mak pun macam tu juga. Dia dah sekarang 45. So dia buatlah langkah-langkah berjaga. Jadi dia ikut mak kita menopause umur berapa, kemungkinan kita pun dalam... Selalunya tak semestinya yelah. Tapi biasa 50, 51 lah. Okay, kita akan berbalik kepada menopause dan juga lepas ini nak tahu tentang rawatan lah. Doktor, kita nak tahu pengalaman Ainan. Selepas sekarang ni dah alhamdulillah dah ada 3 orang anak kan. Jadi bagaimana keadaan Ainan lepas tu? Maksudnya dari segi mengalami kesakitan semua. Kalau waktu period setakat ni dia makin berkurangan lah. Kalau daripada dulu memang lagi teruk. Sekarang ni boleh jadi macam dalam 3 bulan tu mungkin sebulan je saja yang saya kena. Atau dalam setahun tu kadang-kadang 3-4 kali je yang saya kena. Macam tu lah. Mungkin juga macam doktor cerita tadi, bila kita dah bersalin kan kita punya mengembang. Mungkin sebab itulah mungkin membantu kan ya doktor. Memang betul lah kiranya kata-kata orang yang lepas bersalin selalunya makin kurang sakit gugut itu. Itu perkongsian rakan-rakan juga yang kebanyakan kata kalau lepas kahwin, sakitnya kurang. Tapi macam mana pula kalau tiba-tiba saya sakit sangat tu juga doktor? Ada juga? Waktu dia datang. Okey, kita ceklah balik masa kita sakit tu apa yang kita dah lifestyle kita. Mungkin lebih stres dengan anak 3 orang yang kecil ni kan. Jadi juga ya doktor. Makan semua kan. Tidur pun lewat. Itu bukan faktor yang buatkan sakitlah ketika itu. Okey, berbalik kepada gaya hidup kita. Okey, dan fokus kita sekarang ni tentang rawatan doktor untuk mungkin komplikasi tertentu sewaktu datangnya haid ataupun mereka yang sudah menopause macam situasi pertama yang doktor kongsikan tadi kan, dah lama tak period, tiba-tiba period disebabkan kanser. Jadi kita nak tahu rawatan-rawatannya doktor secara ringkasnya. Sesiapa yang mempunyai kelainan pada period dia. That's why we have to talk about it. Kalau kita diam-diam, tak tahu period kita normal ke tidak sebenarnya. Jadi bila you rasa kelainan saja, bawa pergi check. Dan rawatannya berikut umur juga, peringkat umur. Dan berkehendakan untuk mengandung. Dan chronicity of the disease. Kiranya anak muda, mungkin belasan tahun, sekolah menengah, yang period sakit, period heavy, lain juga dengan yang extreme age tadi yang saya kat menopause tu. Kalau dia umur 49 tahun ataupun hampir menopause, tiba-tiba darah banyak, rawatan lain sikit. Dia belum kahwin, dia mungkin dah ada anak, saya tak kisah. Kemungkinan rawatan pada orang yang ini operation je, buang rahim dia. Tapi tak boleh buat yang sama untuk orang yang muda-muda ni kan, remaja ni. So tetapi walau macam mana pun pada dasarnya apabila kedua-dua ataupun mana-mana wanita atau gadis ini yang mengeluarkan darah yang banyak, selalunya dia akan letih, lesu disebabkan darah kurang. Kita panggil anemia ataupun kita sebut iron deficiency. Macam Ainan dulu makan ubat makan tambah darah kan, iron tu. Di situ bila kita cek orang yang ada masalah period ni, iron dia memang kurang ataupun darah memang kurang. Di situ dua-dua ni memang pasti kena dapat sama ada darah ataupun iron. Kalau darah tu memang kalau teruk sangatlah, darah dia anemic less than 6 biasanya 12-13 tu normal. Kalau jatuh teruk sangat ke bawah 6 tu biasanya kita masuk darah aja. Kalau tidak sampai ke tahap itu, lebih sikit mungkin 7, 8, 11 gitu kan. Mungkin iron dah cukup. Sama ada makan iron ataupun drip iron, lebih cepat. Jadi doktor, kalau kita rasa ekstra penat bila datang bulan tu, adakah setiap kali datang bulan kita perlu makan suplemen iron? Tak juga. Sebab suplemen iron tu dikehendaki apabila period dia banyak. Lepas habis period you segar kan? Itu menunjukkan iron tu sebenarnya cukup. Yang lemah tu sebab hormon yang berkuranganlah waktu period. Baik, okey. Terima kasih doktor. Banyak sudah doktor kongsikan kepada kita macam mana untuk jaga dia, bukan saja dari segi fizikal, dari segi mental pun ada persediaannya juga. Jadi Ainan, di penghujung perbincangan kita secara ringkas, kata-kata nasihat buat mereka mengenai haid ini. Okey, kepada semua yang mungkin mengalami senggugut macam saya, mungkin boleh macam saya cakap tadi, kita prepare mentally and physically hari-hari yang kita kena senggugut itu. Mungkin kita boleh rehatkan diri pada hari itu kan, kita
prepare ubat kalau sekiranya kita kena pergi bekerja ataupun kita kena buat aktiviti lain. Dan juga yang paling penting adalah kita sendiri kena aware dengan tindak balas badan kita. Macam doktor cakap tadi, kalau kita rasa macam memang rasa lain macam sakit ni terlampau, darah mungkin terlebih banyak, mungkin kita kena rujuk pada yang pakar lah. Sayangi diri anda. Ya, baik. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ainan dan Dr. Arifah kerana bersama kita di Hello Doktor, dan Hello Doktor akan kembali minggu depan Ahad 5.30 petang. Assalamualaikum semua. Jaga diri.